Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah Ahad 24 Julai 2022 bersama saya Nur Hazimah Radik. Kerajaan Sabah mahu lebih ramai anak muda menyertai industri minyak dan gas sejajar usaha untuk mengembangkan industri itu di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga mahu institusi pendidikan berkaitan seperti Institut Minyak dan Gas TAS di Kota Kinabalu terus memainkan peranan melahirkan tenaga kerja teknikal terlatih dan cekap dalam bidang tersebut. Datuk Haji Ji menyatakan melalui TAS ramai 1,700 graduan anak-anak Sabah berjaya dilatih dan memperoleh diploma lanjutan operasi kejuruteraan termasuk daripada kalangan B40 setakat ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Graduasi Institut Minyak dan Gas TAS ke-10 di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata Sabah mencatat satu kejayaan bersejarah dengan penubuhan syarikat minyak dan gas milik penuh negeri iaitu SMJ Sendirian Berhad hasil perjanjian kerjasama komersial CCA yang dimeterai dengan Petronas. Ia akan memperluas penglibatan Sabah dalam perniagaan petroleum huluan, perniagaan minyak dan gas secara pertengahan serta hiliran selain meningkatkan nilai rantaian dalam industri berkenaan. Seramai 90 pelajar menerima diploma lanjutan operasi kejuruteraan sempena graduasi ini. Penganjuran ekspedisi tahunan mendaki Gunung Kinabalu Coalition Dushen dilihat mampu membantu mempromosi sektor pelancongan Sabah ke seluruh dunia. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin ketika menyempurnakan pelancaran ekspedisi berkenaan di Kota Kinabalu berkata, ini kerana ekspedisi tahunan ini menjadikan Sabah sebagai tumpuan dalam melaksanakan program dan aktiviti meningkatkan kesedaran dan mencari dana pembiayaan rawatan penyakit gangguan otot yang dikenali sebagai distrofi otot Duchenne. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada usaha penganjur ekspedisi yang juga pengasas Coalition Dushen, Catherine Jayasuriya yang telah berjaya membawa seramai lebih 750 pendaki selama ekspedisi ini diadakan bermula pada tahun 2011. They just heard about it, word of mouth. Some on Facebook, I advertised it. And then some people who climbed last year, they invited some of their friends to come and join the expedition. Ekspedisi yang bermula semalam sehingga Isnin ini disertai 20 pendaki dari Poland, United Kingdom, Amerika Syarikat, Filipina, India dan Malaysia. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 243 kes baharu direkodkan semalam, tidak banyak berubah daripada jumlah sebelumnya. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 6 daerah mencatatkan jangkitan 2 angka manakala 14 daerah merekodkan kes baharu 1 angka dan 7 daerah tidak mencatatkan sebarang kes baharu. Daerah Kalabakan turut mencatatkan 1 jangkitan baharu menjadikan semua daerah di Sabah kini mempunyai sekurang-kurangnya 1 kes aktif. Status daerah-daerah mengikut zon ialah 10 daerah berada dalam zon merah, 5 daerah zon jingga dan 12 dalam zon kuning. Sebanyak 241 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 4. Dalam pada itu, sejumlah 244 pesakit sembuh dan 262 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Usaha membantu hospital di negeri ini mendapat bekalan darah terus dipergiat pelbagai pertubuhan di negeri ini. Terbaru melalui penganjuran kempen derma darah Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah yang berjaya mengutip 95 pain darah.
Yang Dipertua MTPN Sabah Kevin Low Kian berkata dengan sokongan dari pelbagai pihak penganjuran ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Kami amat gembira lah, MTPN amat gembira sebab tengok suasana di sini amat menggalakkan. Amat menggalakkan lah. Tadi jam 10, jam 9.30 pun start beratur sudah. Memang MTPN Sabah sangat happy, sangat gembira tengok keadaan begitu. Sementara itu, para penderma berharap lebih banyak remaja dan orang ramai tampil menderma bagi membantu mengisi tabung darah. Sebagai satu penderma darah, saya mengharapkan remaja-remaja ataupun rakyat kita menghulurkan sedikit sebanyak tenaga untuk datang untuk menderma darah, sebab menderma darah ini boleh memanfaatkan masyarakat, terutamanya hospital kita. Saya menghuraikan semua orang menderma darah lah. Habis memang kami memerlukan darah setiap hari kalau government hospital lah. Saya boleh membantulah kepada yang memerlukan. Memang bagus untuk membantu mereka lah. Program Back to Nature peringkat negeri Sabah anjuran Persatuan Seni Jahitan Kreatif Malaysia PSJKM menjadi platform untuk berkongsi pengetahuan kepada masyarakat mengenai penggunaan alam semula jadi dalam penghasilan produk kreatif. Menurut pengarah PSJKM Tien Suyan, pelbagai pengisian program diadakan seperti pameran hasil karya warna semula jadi, bengkel kecanggihan teknologi jahitan serta demonstrasi penghasilan fabrik warna semula jadi. Kita pamerkan hasil jahitan daripada natural supaya kalangan masyarakat boleh tahu sebenarnya kita gunakan contohnya daun-daun yang pokok-pokok daun yang di sekeliling kita, dia boleh menghasilkan sesuatu berbentuk seni punya barang dalam segi jahitan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu berucap merasmikan program ini yang Dipertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Sri Panglima Julia Salak bangga dengan pencapaian PSJKM yang kekal aktif menjalankan pelbagai program. Program yang berlangsung selama 10 hari bermula semalam di Pusat Beli Belah Suria Sabah Kota Kinabalu ini menghimpunkan 22 pelajar seni jahit kreatif yang sekaligus memasarkan produk masing-masing untuk menjana pendapatan. Warga guru perlu terus memainkan peranan dalam pembangunan agenda kerajaan dengan menyampaikan dasar-dasar kerajaan sekaligus memberi kefahaman jelas kepada pelajar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Datuk Raimi Unggi berkata ia penting kerana pelajar merupakan pelapis kepimpinan akan datang. Jelasnya tema Hari Guru tahun ini iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera amat bertepatan dengan peranan warga pendidik masa kini bagi melahirkan pelajar bersahsia baik dan berkemahiran tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru peringkat daerah Tenom 2022 di Dewan SJKC Chung Hua di Tenom. Dalam sambutan ini, dua pesara guru iaitu Albert Chong Lai Malintau dan Emma Ismail dianugerahkan sebagai tokoh guru 2022. Amalan bergotong royong menjadi platform terbaik mengukuhkan hubungan silaturahim dan menyemai sikap bekerjasama dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan Rina Jainal berkata aktiviti tersebut menjadi satu elemen penting dan perlu kerap dianjurkan oleh setiap komuniti atau organisasi. Hari ini memang program berjalan dengan lancar dan sangat berjaya. Dia memandangkan kita dapat melihat pelibatan semua anak-anak sekolah, guru-guru, ibu bapa sekolah, ibu bapa murid-murid, semua menjalankan, semua turun ke padang dan menjayakan program keceriaan sekolah dan juga program gotong royong perdana ini. Beliau memberitahu RTM selepas program menanam pokok bunga raya di Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau. Katanya aktiviti kali ini memperlihatkan kerjasama baik antara ibu bapa, guru serta murid sekolah dalam menceriakan kawasan sekolah agar lebih selesa dan selamat. Ia juga sebagai langkah mengawal dan membantras ancaman kesihatan seperti pembiakan nyamuk Aedes dan haiwan berbisa. Program gotong royong kali ini turut mendapat kerjasama Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Kesihatan Tawau dan Persatuan Memancing Tawau.
Menjelang Bulan Kebangsaan, RTM Sabah mula menyemarakkan semangat patriotisme dengan melestarikan konsep keluarga Malaysia dalam kalangan warganya agar terus menjadi platform media mendukung integriti, maklumat sahih jenama dipercayai. Ia diterjemah melalui penganjuran kejohanan 10 pin bowling antara bahagian RTM Sabah yang menyaksikan seramai 81 warga RTM yang dibahagikan kepada 27 kumpulan mempamerkan kebolehan bersukan di sebuah pusat bowling di Kota Kinabalu. Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV RTM Sabah, Aris Arapa memberitahu acara seumpama dapat menyatupadukan warga jabatan ini meskipun dalam kesibukan menjalankan amanah sebagai penjawat awam. Para petugas RTM Sabah akan sibuk di lapangan dengan tugasan-tugasan liputan untuk Hari Kebangsaan. Jadi acara ini diadakan untuk kita merapatkan hubungan silaturahim sebagai satu cara kita untuk menunjukkan kebersamaan kita menjelang Hari Kebangsaan yang akan menunjukkan kita akan sibuk dengan tugasan. Kejohanan ini turut disertai pesara RTM bertujuan mengeratkan silaturahim sedia ada sekaligus menjalin hubungan antara yang baharu dan lama. Penerbitan Seksyen TV RTM dinobatkan sebagai juara sementara naib juara milik Seksyen Kejuruteraan TV Radio dan tempat ketiga dimenangi kumpulan gabungan VIP, pengurusan dan pesara RTM. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Amalkan pemakaian pelitup muka ketika berada di dalam bangunan dan kawasan sesak. Lindung diri, lindung semua. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum dan salam hormat.